Halo, Assalamualaikum, selamat sejahtera. So, sambungan video lain pula. Macam mana nak menghadapi anxiety attack, sakit jantung. Aku dah cerita kat video lain pasal sesak nafas. Aku dah cerita pasal apa lagi. Yang ni yang sakit jantung je lah. Yang ni yang sakit jantung. So, kita teruskan menonton. Alright, so sakit jantung, anxiety attack. Mula sekali nak kena faham, kalau kau yang tak pernah tengok aku punya video sebelum ni, so ini adalah salah satu daripada siri video aku berkenaan panic attack, anxiety attack dan kegilaan dan kesewelan waktu menghadapi. So disclaimer, aku bukan doktor, aku tak ada credibility sebagai medical practitioner. Aku tak ada information apa-apa pasal medical. Apa saja aku share dengan korang dalam video ni ialah pengalaman aku, kefahaman aku sendiri daripada pembacaan, daripada video-video yang aku tonton dan daripada nasihat-nasihat doktor yang aku jumpa. So jangan ambil apa yang aku ajar dalam ni untuk korang punya penilaian medical. Korang refer doktor, korang refer hospital, refer orang yang lebih pakar. Aku kongsi pengalaman sahaja. Ingat tu, disclaimer. Tak ada pula cakap aku ajar apa semua. Aku kongsi je korang. Okay, so repeat balik kepada untuk orang yang tak pernah tengok. Anxiety attack ada dua. Satu panic, satu anxiety. Panic dia segera, instant, intense. Anxiety dia build up lama. So semua ni yang paling yang aku nak share ialah panic attack. Panic attack ni kau tiba-tiba. So kali ni ialah tiba-tiba kau sakit jantung. Kau rasa sakit jantung. So sakit jantung, tengah lepak-lepak tengok TV, tengah duduk dengan main dengan anak, tiba-tiba Pasal aku rasa macam lain macam lah. Okay, aku ceritakan kau. Kau ada GERD tak? GERD ni sebu perut, pedih hulu hati, lalu bangun malam terjaga batuk-batuk batuk pedas, tengah tidur malam bangun batuk pedas, batuk-batuk perit tekak, pedas ni batuk. Kau ada tak benda-benda ni? Kalau kau ada benda ni, maka kau adalah orang yang kemungkinan besar menghidapi GERD, gastroesophageal disease. Means kau ada pedih hulu hati, heartburn orang ni, pedih hulu hati. Dan pedih hulu hati ni ialah bila mana asid naik. Aku ada video lain yang explain panjang lebar pasal GERD, kau search lah video tu. Tapi dalam video ni aku nak cerita pasal sakit jantung. Mari kita tengok iPad aku yang hebat ni. Okay, ni tadi okay. So satu benda yang aku search ialah false heart attack symptom. Dalam menghadapi kegilaan dan kesewelan panic attack ni. Panic attack ialah sejenis mental problem. Anxiety attack ialah sejenis mental problem. Nombor satu, kau kena akui kau ada mental problem. Kau kena akui dulu. Kalau kau tak akui kau ada mental problem, kalau kau tak akui kau sewel, kau tak boleh nak buat benda ni. Sebab apa? Kau denial. Kau rasa macam aku memang sakit, aku nak kena pergi jumpa doktor. Betul, tak salah kau fikir macam tu pada peringkat awal. Tapi bila doktor cakap, cik tak ada apa-apa, cik okey je ni, kan? Okey je, bacaan cik semua okey je. 2-3 kali kau pergi pun macam tu, maknanya kau saving. Bulan nak habis, tapi 5% boleh tunjuk. So apa dia? False heart attack symptom. Mula-mula kita kena tahu reality dulu. So they may occur without chest pain. So kalau orang sakit jantung, kemungkinan sakit jantung pertama sekali paling besar ialah dia sakit dada. Rasa macam kena himpit, rasa macam tak boleh nak nafas, rasa macam berat dada, tu simptom sakit jantung. Kita kena faham dulu. Sudden onset of weakness, tiba-tiba rasa lemah. Kau tak boleh nak angkat barang, kau lemah, kau nak tolak benda, nak tolak pintu, kau jadi lemah. Shortness of breath, kurang sesak nafas. Nausea, pening, meloya,
muntah, vomiting, indigestion, tak hadam, body ache, sakit badan, overall feeling of illness, segala badan semua rasa tak betul, rasa sakit. Sleep disturbance, tidur tak tenang, tak lena kan. Unusual feeling of mild discomfort in the back, belakang, rasa tak selesa belakang, lengan chest, lengan, neck, jaw, ni semua. Dan ini semua may occur without chest pain. Ini semua boleh muncul tanpa kau rasa sakit dada, but it still be a heart attack. So bila engkau ada simptom-simptom ini, nombor satu kau kena buat ialah kau kena pergi klinik dulu, kau kena pergi hospital dulu segera. Untuk apa? Remove the doubt, buang kesangsian. Tujuan kita pergi hospital ialah untuk kita, ataupun kita pergi klinik itulah untuk kita buang kesangsian kita. Apakah kesangsian kita? Kesangsian kita ialah, aku sakit ke aku betul-betul sakit jantung ke? So untuk kau buang, untuk memastikan ni, kau buat checking, kau buat ECG. Doktor tahulah bila kau cakap saya nak check, saya rasa macam sakit dada, doktor akan buat ECG. Dia lekap benda kat sini, dan dia akan check sama ada kau betul-betul sakit jantung ke atau tak. So dia akan ada reading dia baca lah. So dekat situ biasanya bila doktor buat ECG, doktor check tu, dia dah boleh check kau sakit jantung atau tak lah. People also ask, what can mimic a heart attack? So dia kata, GERD and other gastrointestinal problems such as ulcer, muscle spasm in the esophagus. Kat dalam esophagus ni ada cramp, gallbladder attack, pancreatitis, chest pain also can cause chest pain. Maknanya benda-benda penyakit tadi sebenarnya dia bukan heart attack, tapi dia boleh cause chest pain. Dia boleh buat sakit yang mimik, yang serupa macam sakit jantung. Dia tulis lagi, common heart attack sign and symptom include pressure, tak ada macam aku cakap tadi lah. Fatigue, lightheadedness. Jadi yang aku nak kongsi dengan korang kat sini ialah orang yang ada GERD, orang yang ada GERD, sebu perut apa semua ni, dia boleh juga kena panic attack seperti sakit jantung. So ni benda yang kita nak share hari ni lah. So aku nak ceritakan korang pengalaman aku dulu. Gila tak gila? So aku melayan kegilaan aku panic attack ni. Kesian wife aku pun melayan aku gila ni. Bila aku rasa macam dada aku tertekan macam sakit dekat sini. Kadang-kadang aku rasa sakit kat tengah-tengah ni, macam tulang rusuk aku ni macam ada something. Biasa dia sakit kat tengah, dia cengkam je kat sini. Kau ada rasa macam tu tak? Dia rasa macam cengkam je, macam masa kadang-kadang sebab pumping, tapi macam dia lenguh je masa dia. So bila kau ada GERD, kau akan, GERD ni dia perut ni ialah otak kedua manusia. Perut ialah otak kedua manusia. Kalau perut kau sewel, kau pun akan sewel. Sama juga macam otak. Bila otak kau sewel, kau akan sewel. So, bila perut kau tak betul, kau satu badan semua tak betul. Akan jadi tak betul. So salah satunya bila kau akan mula exaggerate, kau akan mula memperbesar-besarkan hal-hal kecil. Rasa macam aku ni apa hal lah, dia rasa tekan kat sini ni macam sakit jantung punya ni kan. Kadang-kadang lenguh, rasa lengan kan, apa pasal lengan aku lenguh ni, aku baca-baca dalam internet, lenguh lengan ni sakit jantung ni. Kau tak salah untuk fikir macam tu. Kau pergi check dulu. Betul lah tu, pergi check dulu kat klinik. Doktor buat ECG, doktor check, x-ray ke apa ke, doktor pastikan kau memang dah remove the doubt. Check, okey, sihat, tak ada masalah, jantung okey semua. Okey. Balik-balik, kau lepak, esok malam kena lagi. Kau pergi lagi hospital. Kau pergi punya suruh. Ini aku ceritakan kau ni benda yang aku sendiri kena. Benda yang aku buat. Aku pergi hospital, aku pergi jumpa doktor, aku siap ambil nombor telefon doktor malam-malam. Doktor, ni betul ke doktor check tadi ni? Saya rasa macam ni masih sakit ni kan. Kesian doktor ni kawan aku, layan lah sewil aku ni kan. So kesian doktor. Terima kasih lah doktor yang melayan aku kan. Terima kasih. Jadi doktor ni orang baik-baik semua. Jadi bila dia aku dah check 2-3 kali, aku siap pergi IJN. Aku betul IJN kau nak masuk, kau kena
kena buat appointment, kena buat appointment, check slot apa semua. Aku boleh pergi pagi. Pukul 7 aku dah terpacak dekat AJN. 7 pagi aku naik motor, aku pergi di AJN, aku turun, aku cakap saya nak check jantung. Kaunter cakap cik kena buat appointment. Saya cakap saya tak ada appointment, cuba tengok dalam slot ada tak orang tak datang. Aku cakap macam tu. Pun cek. Kebetulan ada orang tak datang itu, ada orang yang batalkan. Jadi aku boleh masuk slot dia. So aku pun duduklah dekat dalam tempat tu, dia orang bagi makan sikit. So aku duduk buat stress test. Aku buat stress test, kena bayar RM500. Murah lah tu. Stress test ni banyak benda. So dia suruh aku naik atas treadmill, pakai oksigen semua, pakai lekap-lekap ni. Dia cakap, Encik lari sampai Encik kena heart attack. Dia suruh aku lari atas treadmill sampai aku tercungak-sungak letih, sampai aku kena heart attack. Dia kata, Cik jangan takut, kita kat sini ada, dengan equipment semua kita boleh recover. Aku cakap ini bahaya ni. Aku pun try lari. Aku memang suka jogging, so aku action lah, cik lari. Telefon increase lagi speed, lari sampai aku dah tak boleh tahan lah. Okay, dia kata tu maksimum. Jadi bila dia tengok reading aku, okay, tak ada apa-apa pun. Dia buat aku punya, dia ada buat beberapa test lagi. Ada suruh aku pergi hembus pipe bola tu, nak tengok aku punya chest compression lah, macam-macam. So Alhamdulillah semua okey. Aku sihat sebenarnya. Okey. Aku tak perhati. So bila kita ada anxiety attack, kita mesti berpegang pada satu benda yang nyata. Kau kena faham sakit betul dengan sakit attack, apa beza dia. Kau tengah kena panic attack ke, atau kau tengah sakit betul-betul lah. Jadi benda ni mengajar aku kena faham, aku kena tahu. So bila aku faham, aku baca apakah dia pun simptom-simptom orang sakit jantung. So aku tengoklah, okey, sakit lengan, sakit dada, palpitation, jantung berdebar tak nak ni. Jadi aku punya attack ialah tu lah, jantung berdebar. So aku berdebar tu tak nak berhenti. Sampai ada satu cerita tu aku tulis detail lah. Aku jogging, lepas tu aku jogging, lepas tu aku berhenti. Bila aku dah berhenti, aku dah cool down, jantung aku tak berhenti cool down. Tak cool down. Dia tu tung. Aku cakap, apa pasal dia tak berhenti? Aku dah cool down, aku dah relax dah buat breathing exercise. Dia tak berhenti, dia berdebar je. Itu ialah panic attack sebenarnya. Tapi aku ingat aku kena sakit jantung. Aku tahan kereta kan. Kalau aku ada satu aku posting dalam Facebook aku, cerita ni. Aku masa tu aku fikir apa? Okey, hari ni aku akan mati. Hari ni lah hari aku mati. Aku dah fikir tu. Okey. So aku tengah jalan dekat tepi jalan, dekat Taman Melati. Aku jalan kat tepi jalan, susu orang berjalan kaki kan, pedestrian walk tu. So aku fikir, okey, ni aku nak mati ni. Sekejap lagi aku akan collapse sebab apa kita panggil, cardiac arrest. Maknanya jantung kau berdegup laju sangat sampai jantung kau cramp, berhenti. So aku pun okey, what is the best way? Macam mana aku boleh fikir masa tu, macam mana orang nak selamatkan aku kalau aku betul-betul kena heart attack. So aku fikir, kalau aku duduk dekat tempat laluan berjalan kaki ni, orang susah nak pergi. Orang nak nampak aku ke, mungkin aku jatuh tepi longkang ke. So aku pindah daripada berjalan kaki tu, aku pergi kat tengah-tengah tepi jalan raya. Aku jalan kat tepi jalan raya. Sebab apa? Aku fikir kalau aku collapse, orang boleh nampak aku collapse dan orang boleh tolong aku. Gila tak gila masa tu. Berdebar jantung tu. Aku pun tahan kereta, tahan motor, tak nak berhenti. Aku nampak teksi, aku pergi blok dia dekat depan teksi aku, berhenti. Abang tu buka tingkap, "Mana?" Aku cakap, "Bang, saya pergi hospital bang, sakit jantung lah." Sakit jantung. Kau tahu dia buat apa? Dia kunci pintu kereta. Dia buat macam ni, "Weh. Sampai hari ni aku ingat abang teksi buat aku macam ni. Aku tak cakap semua orang teksi macam tu lah, tapi tu experience aku lah. Ada orang teksi yang baik, yang aku naik kereta dia dan dia layan aku dengan baik.
Dan cuma pada waktu tu yang tu pengalaman aku yang aku kena lah. So aku masa lepas teksi tu pula aku macam dah tak ada orang berhenti. Bayangkan waktu tu pukul 7.30 pagi. Pukul 7.30. Budak baru masuk sekolah, jalan tu jam, jalan tu slow dan banyak orang, ramai orang. Jalan Taman Melati tu ramai orang. Dekat PV kan, PV tu kan, PV6, PV8 tu. Tapi tak ada orang nak tolong aku. Oh. Aku sedih tu. Aku cakap okey, hari ni lah hari aku matilah. So aku jalan kaki, aku cross jalan. Aku dah tu yang ayang lah sebab aku berdebar tak berhenti kan. Berdebar teruk kan. So ada satu akak tu dengan anak dia naik Honda warna putih. Dia U-turn. Dia pergi kat aku. Pin dia Hon. Kenapa dik? Dia tanya. Aku cakap, kak saya sakit jantung tak, pergi hospital. Naik lah dia kata. Oh, aku memang aku tak tahu akak tu siapa. Aku tak tahu nama dia, aku tak tahu dia duduk mana, pelik kereta dia pun aku tak ingat. Tapi dia tolong aku. Terima kasih akak. Kalau akak tengok video ni, saya ucapkan terima kasih. Akak lah bukti orang Malaysia ni masih lagi prihatin. Okay. So dia tahan. Lepas tu dia tanya aku, okey dik, kita nak pergi mana? Aku tengah duduk. Tapi alhamdulillah aku boleh fikir. Aku fikir kalau aku cakap masa tu hospital paling dekat ialah Hospital Columbia, yang aku tahulah. Fikir kalau aku cakap dekat akak ni Hospital Columbia, akak tu akan bawa aku pergi Hospital Columbia. Tapi dalam perjalanan tu dia akan lalu beberapa tempat jam. So aku takut akak ni dia tak biasa apa kita panggil driving yang offensive driving. Mungkin dia akan panik nanti bila aku jadi apa-apa, aku tiba-tiba pengsan ke kan. Mungkin dia akan panik. Dia dengan anak lelaki dia, anak lelaki kecil. Tapi aku tu fikir, dekat tempat aku berdiri tu dalam 300 meter lagi ialah balai bomba Melati. Ada balai bomba kat depan. Aku cakap, kak bawa saya pergi kat balai bomba depan tu. Balai bomba Melati tu. Dia kata, pergi balai bomba. Sebab aku fikir balai bomba dia mesti ada, dia mesti tahu CPR, dia tahu apa semua. So aku pun okey, kak hantar saya sana. Aku cakap okey, dia bawa aku 300 meter je. Dia bawa masuk dalam balai bomba. Dia pun juga, tolong. Orang sakit jantung. Dia cakap bomba keluar. Mula-mula bomba keluar sebab nak tahan dia. Mana boleh masuk dalam ni. Bila dia cakap tolong ada orang sakit jantung, terus bomba. Abang-abang bomba buka pintu. Okey, main. Duduk. Dia suruh aku batuk. Dia orang tepuk belakang aku semua. Dia suruh. Abang bomba Taman Melati, terima kasih. Abang bomba Taman Melati pun terjebak melayan kesewelan aku. Sian tu. Kau tengok bila kau gila macam ni, bila kau sewa macam ni, kau telah menyusahkan ramai orang. Tapi tak salah lah kan. Kau emergency, kau tak tahu. Jangan kau deny pula percubaan untuk mendapatkan kepastian. Kejap lagi kan kau dengar aku ni cerita ni, kau pun tak apalah, aku ni sebenarnya panic attack, betul kau mampu seorang-seorang. Ya macam tu. Okay, pergi check. So bomba Taman Melati telah tolong aku. Dan masa tu diorang baru dapat van baru. Diorang baru dapat van ambulans tau. Van ambulans baru. Dan van ambulans baru tu aku yang pertama. Ini sejarah bomba Taman Melati. Aku orang pertama yang korang bawa pergi Hospital Selayang. Okay. Jadi pagi tu diorang belum breakfast lagi. Diorang pun call hospital semua. Dia prepare. Dia naikkan aku dalam ambulans tu. Bawa aku pergi Hospital Selayang. Masuk Hospital Selayang, doktor buat check, letak aku kat ICU, dekat red zone semua. Check. Okay. So diorang conclude lah. Bila petang doktor dah discharge aku. Lepas check aku berapa kali, diorang discharge. Diorang conclude aku ada ventricular tachycardia. Dia panggil tachycardia. Dia macam jantung kau ada satu note yang menyebabkan ada discharge elektrik keluar. Lepas tu charge elektrik tu berpusing-pusing dalam jantung kau. Ada langgar dinding jantung kau berdebar. Tak terkawal. Hilang kawalan. So dia panggil tachycardia. Supraventricular SVT. Tak silap aku lah, SVT singkatan dia. Okay. So lepas tu aku okay. Jadi so rupanya aku masa tu dia orang sangka benda tu lah, dan menyebabkan aku pergi IJN check. Bila check dekat IJN tak ada pun, tak jadi pun benda tu kan. Dan doktor yang rawat aku dia cakap, cik, dia kata
kalaulah betul, ni doktor hospital lain cakap, dia kata kalaulah betul encik ni kena sakit jantung, encik tahu tak sakit jantung orang panggil lemah jantung. Lemah jantung maksudnya jantung slow pump, tak larat nak pump dah, lepas tu jantung tu berhenti. Itu lemah jantung. Encik bukan lemah jantung, encik jantung laju. Aku pun, ya tak ya juga, betul juga doktor ni cakap, aku jantung laju bukannya lemah jantung. So yang orang takut biasa yang mati tu ialah lemah jantung. Oh, aku cakap macam tu okey. So macam mana doktor? So doktor cakap tak ada apa-apa. So aku okey, right. Tapi balik rumah aku macam tak percaya lah kan? Tak percaya lah. Aku macam aku mesti nak berpegang dengan satu benda. Aku mesti ada satu guide. Macam mana aku nak kenal pasti aku ni sakit jantung ke tak? Kau tahu apa aku buat? Beli benda ni. Stetoskop RM RM180. Gila, melayan kegilaan, melayan kesewelan. Aku benda ni aku tak tahu pakai dia macam ni ke macam ni. Aku tak tahu. Aku pakai lah. Itu salah. Salah kan? Lepas tu aku dengar jantung aku sendiri. Oh, berdegup lagi jantung aku. Oh, berdegup lagi. Kau bayangkan gila tak gila aku. Aku boleh lega dengan benda ni. So bila aku kau sedar tak gila tak gila ni? Bodoh tak bodoh? Kalau kau sakit jantung kalau kau sakit jantung, kau boleh ke tempat nak pasang, lepas tu kau nak dengar jantung kau berdegup ke tak berdegup? Betul tak? Tak logik kan? Kau ambil stetoskop. Tak. Kalau kau dah sakit jantung, kau goal kat situ. Tapi disebabkan dalam melawan anxiety attack, dalam melawan panic attack, kau kena tahu apa realiti dan apa fantasi. Jadi sekiranya ada satu alat yang boleh menyebabkan kau berpijak pada benda yang nyata, kau berpijak pada fakta, kau belilah benda tu. Macam aku beli tu. Bila aku beli tu, aku rasa lega. Aku boleh dengar jantung aku rasa lega. Oh, tak, jantung aku okey. Aku dengar duk. Dia tak jadi pun macam tu. Dia tak jadi duk. Tak ada, dia tak jadi pun macam tu. So, jantung aku okey. Bila aku dengar dan aku rasa, jantung aku okey. Degup lagi, tak ada pelik pun degup dia, sama je. Means aku okey. So, aku telah menggunakan stetoskop tu untuk memastikan yang aku normal, yang aku sihat, yang aku okey. So, dalam melawan anxiety attack, dalam melawan panic attack, anxiety disorder ni, kau kena faham realiti dan fantasi. Kau kena tahu apa yang sebenarnya sakit jantung. Kau kena ada ilmu tu dulu, kan? Dah sakit jantung betul ke? Bukan, kan? So, bila kau dah check, dah pergi klinik, dah pergi hospital, doktor check kau memang okey, normal semua, dan cukup lah. Kau pergilah 2 kali kalau kau tak percaya, kan? Kau hidup 3 kali. Kalau kau tak percaya lagi, kau pergi IJN, keluar duit macam aku RM500. Pergi test dekat IJN, puaskan hati kau. Kalau doktor IJN pun cakap kau okey, then okey lah. Tapi kalau kau masih lagi ada masalah ni dan kau nak lawan mental kau supaya kau mengatakan kau memang sihat, kau belilah benda karut ni. Kau layanlah kegilaan kau tu, tapi dia menyebabkan kau lega. Itu yang penting. Objektif dia ialah nak bagi kau lega, nak bagi kau sedar, aku sebenarnya tak sakit, aku sebenarnya okey. Itu yang penting. Jadi satu benda yang aku belajar lagi daripada doktor ialah cartridge massage. Cartridge massage tu kaki aku warning doktor tu pesan kat aku, cartridge massage ni kau massage dia. Kau google lah cartridge massage. Sekejap. Ni kita tengok cartridge massage. Energy dia aku dekat ini. Cartridge massage.
Carotid massage SVT. A technique, carotid massage. A technique is performed with the patient neck in an extended position, the head turned away from the side being massaged. Only one side should be massaged at a time. Pressure is applied underneath an angle of the jaw in a gentle circular motion about 10 seconds. Okay, so sebelah, okay, dalam mesh dia ada tunjuk tak? Ni dah nampak ni. Okay. So karotid ni ialah urat ni. Urat bawah rahang ni. Engkau urut dia. Okay. Kau urut dia. Buat circular motion. Kan? Tapi doktor tu cakap kat aku, kalau orang tu jantung dia tak kuat ataupun dia lemah, kau urut ni kau pengsan. Sebab tu dia tak boleh urut dua-dua. Kau urut dua-dua confirm pengsan. Kau urut sebelah, at least sebelah sini dia okey lagi. Lepas tu kau urut sebelah sini dia jalan pula. Kalau kau tak pasti kau jangan buat lah. Tapi bila aku kena SVT untuk melegakan degupan jantung, palpitation yang kuat tu, tu nak melegakan tu, aku urut lah. Okay, kau tengok nampak dah urat dia tadi kan? Okay, carotid sinus. Okay, dekat sini lah. Kat bawah dagu, kat rahang. Okay, so mungkin position aku urut tu tak betul. Faham tak? Mungkin position aku urut tu tak betul pun. Tapi perbuatan mengurut tu telah melegakan hati aku. Telah melegakan aku. Oh, okay, sekarang ni bila aku urut ni, jantung aku akan jadi slow. Beat dia akan jadi slow down. So aku just urut je lah. Kadang-kadang aku buat macam ni je, kan? Sebab aku pun tak pasti kat mana kedudukan dia betul-betul. Aku just urut macam ni, urut. Tapi aku tahu carotid massage ni menyebabkan jantung kita yang berdebar akan jadi slow down. So memang dia slow down. Tapi slow down, adakah sebab slow down aku urut, ataupun memang slow down sebab mental aku dah cakap, sebab mental aku dah setuju bahawa bila urut ni dia slow down. Kau nampak tak beza dia? Okay. Jadi aku buatlah benda yang boleh melegakan aku. Begitulah juga dengan korang. Korang buatlah benda yang boleh melegakan hati korang. Buat benda yang korang tahu. Okay, inilah dia kenyataannya, inilah dia punya realitinya. Dan korang sedar korang tengah kena panic attack, korang tengah kena anxiety attack. Dan walaupun kau dah pergi check semua, doktor dah cakap kau normal semua, tapi kau masih lagi kena. Dan kau kena sedar. Itu nombor satu benda penting dalam nak melawan anxiety attack. Kau kena sedar engkau tengah sewel, kau tengah gila, kan? Otak kau disebabkan perut kau kena jet, kan? Disebabkan kau kena sebu, pedih ulu hati, kau jadi anxiety satu badan, kau kena panic attack satu badan. So kau tengoklah video aku yang lagi satu tu, yang pasal jet tu kan. Tu boleh explain detail. Kan aku explain detail, video ni pula jadi panjang. So buatlah apa-apa saja yang untuk membuang, untuk menghilangkan kau punya panik tu. Berpijak pada benda nyata. Kau kena faham, macam aku cakap tadi, faham kalau sakit jantung macam mana, dan kau dah check semua okey. So kau dah confirm kau sekarang tengah panik je. Buatlah apa yang boleh menghilangkan panik kau, macam carotid massage, apa tadi, breathing. Breathing pun membantu. Breathing teknik tarik hembus macam bersiul, hembus macam bersiul. Mic aku dia tak tangkap bunyi angin ni. Kau tarik, hembus macam bersiul. Hembus ni lama sampai habis angin, sedut lagi, ulang lagi, sedut lagi, ulang, sampai kau jadi tenang, kau jadi cool. Okay, so aku harap benda aku share ni boleh membantu korang mengatasi kegilaan korang tu, mengatasi kesewelan korang ni. Dan korang sedang korang kena panic attack, dan korang sedang korang ada mental problem, dan dengan kesedaran lah korang boleh lawan benda ni. Alright, so semoga benda aku bagi ni bermanfaat. Aku dah bagi ulang tadi, aku bukan doktor, dan aku bukan doktor, aku tak ada credibility medical. So benda aku share ni ialah pengalaman aku, supaya korang pun boleh manfaatkan juga. Jadi kalau korang nak tahu lebih lanjut, aku harap korang boleh share video ni kepada kawan-kawan korang yang mungkin menghadapi masalah yang sama macam korang, macam aku. Dan
korang boleh subscribe lah. Dekat YouTube aku nama Regime Mongol. Kau search Regime Mongol, MONGOL, Mongol. Regime Mongol. Kau cari kat Facebook, jumpa, subscribe channel aku, ataupun dekat Facebook aku, Facebook page aku, I am Regime. Kau pergi website URL www.iamregime.com pun boleh juga. Dia akan pergi ke page tu, subscribe dan follow lah page aku. Dia akan ada video-video lagi aku akan share berkenaan anxiety attack. Dia ada banyak benda, so aku share satu-satu supaya dia tak jadi panjang sangat video. Ni pun dah 30 minit. Ok, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi video lain kali. Share dan subscribe. Bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Salah lah. Dah potong betul. Ni betul ni.